Kawan si Elisha ni tegur lah Elisha macam, Elisha, Syah, weh, ada ni budak-budak geng paranormal juga join kita malam ni. Sebuah kisah yang aku bagi nama ada orang. So maybe masa korang tengok awal macam apa jadi kan? Macam kenapa? Ada kisah satu je ni, kenapa? Dia feed screen macam kena kacau. Actually tak ada pun, okay? Actually Zikri kata untuk kisah pertama tu dah 27 minit. So macam maybe boleh keluarkan part 2. So sebab tu lah. Sebenarnya kalau boleh aku nak ada 3 kisah lah dalam satu kompilasi. Cumanya dah panjang sangat kisah pertama. So memang terpaksa dikat lah. Kalau tak, mau korang tengok feed screen sampai 1 jam. Dah macam malam seram pula kan. Tapi tak apa, okay? Macam aku cakap previous, kita macam ulang balik. Okay, kita pakai ni, nampak macam seram sikit, macam nak masuk bilik Nabila kan. So tanpa buang masa, kita terus ke mimpi ngeri kedua kita. Sebuah kisah yang aku bagi nama ada orang. So kisah ada orang ni, dia terjadi kepada seorang perempuan yang kita ambil nama Kim Bayo, iaitu Elisha. Dan kita pendekkan jadi Isha lah, senang sebut, comel pun comel kan. So kisah ni bukanlah semata-mata berkisah mengenai Isha. Dia mengenai kelompok kawan-kawan Isha, which is Isha ni adalah sebahagian daripada pasukan paranormal, which is kalau silap aku ada 3 orang dalam geng paranormal. Orang ni ada 3 orang dan salah satunya adalah Isha lah. Dan macam kita tahu, orang-orang paranormal ni dia selalu pergi ke tempat-tempat yang dirasakan mempunyai entiti-entiti yang diorang boleh abadikan, okay? Yang diorang boleh abadikan dalam kotak kamera diorang. So maybe diorang dah pernah pergi pun Highland Tower, maybe diorang pernah pergi pun Kelly Castle, maybe diorang pernah pergi pun tempat-tempat yang lain, tapi diorang belum pernah pergi Villa Nabila. Satu hari, diorang pun berpakat decide untuk melakukan pengembaraan dalam Villa Nabila. So untuk pengetahuan korang, Villa Nabila ni dia ada satu pintu gerbang, yang macam aku cakap dari awal video, ada satu pintu gerbang yang korang kena naik atas bukit dan barulah jumpa Villa Nabila. So sepanjang diorang naik ke atas bukit tu, diorang ni bertiga naik. Dan diorang ni masing-masing perasan, Elisha ni perasan, makin lama diorang naik, makin rapat. Masing-masing yang tadi macam jalan macam biasa, tiba-tiba makin lama makin rapat. Bila diorang tengok macam weh, kita ni paranormal tapi macam asal masing-masing takut ni kan. Biasalah, memang fitrah manusia takut lah. So dia macam okey, diorang pun tak apa, diorang pun naik. Kita boleh anggarkan waktu dalam pukul 11 malam lah. So diorang pun melakukan ekspedisi adventure diorang dalam Villa Nabila pada pukul 11 malam. So diorang pun masuk Villa Nabila, naik tangga, masuk sampai dekat ruang tamu. So diorang pun dah tiba dekat ruang tamu Villa Nabila. So bila dah sampai ruang tamu, diorang ni tak terus record, okay? Walaupun diorang menggunakan phone diorang tu sebagai flashlight dan juga untuk kamera lah untuk record. Tapi bila sampai kat ruang tamu Villa Nabila, diorang decide untuk buat satu round dulu. Diorang pergi ronda, check mana jalan yang betul, mana bilik yang diorang nak masuk, supaya bila diorang record tu tak adalah macam kau tengah record tiba-tiba bilik apa ni? Mana dapur? Tak ada. Dia bukan macam tu. Dia nak bila diorang dah ronda, dah tahu mana jalan, dah tanda, terus baru record macam okay guys, kat sini ada bilik, macam tu. And then si kawan Isha ni start, okay Isha, kau start, kau tengok dulu dekat sebelah sana jalan mana kita boleh masuk. Kau check bateri cukup ke tak. Yang lain ikut aku, kita tengok dekat sebelah sini. Diorang pun check lah, check satu round. Diorang check satu bilik ke satu bilik, satu kawasan ke satu kawasan. Dan waktu ni lah kisah seram ni berlaku. So dikatakan diorang ni check lah dalam bilik kan,
dalam bilik gelap. Sebab kan Villa Nabila, rumah yang macam dah nak runtuh tu, memang tak ada lampu dah. So diorang pun macam masuk dah dalam bilik. Dan bila diorang masuk dalam bilik, diorang tengah duduk cari macam, almari apa ni? Oh ni bentuk katil zaman dulu kan. So tengah diorang check ni, kawan Elisha, dia ada dengar tapak kaki tau. Diorang kat dalam bilik. Si kawan Elisha dengar bunyi tapak kaki dekat bahagian luar bilik, which is maybe kat ruang tamu dan juga kawasan yang nak masuk ke satu bilik tu lah. Kawan si Elisha ni tegur lah Elisha macam, Elisha, weh, ada ni budak-budak geng paranormal juga join kita malam ni. And then si Isha macam, serius lah? Kat mana kau nampak? Kata dia, ada kat luar tadi, aku dengar bunyi tapak kaki. So si Isha ni beranggapan yang betul lah ada orang paranormal, ada orang yang melakukan adventure dan juga seeker dekat luar bilik diorang tu. And then kawan si Isha ni pun maybe dia cakap lah dekat member lain kan, cakap, weh korang ada ni budak-budak paranormal lain join kita weh malam ni. Mantap. Okay, jom kita start. Kita dah ada geng paranormal lain, takkan kita nak kalah dengan diorang. Cepat weh, kita shoot. Lepas tu diorang pun cakap, okay, kita shoot lah. Okay, macam ni, kita daripada sini pergi ke sana, belakang sana, and then ada tangga. Kalau nak naik atas pun boleh, kalau tak nak kita terus pergi sebelah kiri. And then tengah macam duduk sembang-sembang, tengah duduk bagi-bagikan tugas ni, si Isha ni nampak ada seorang perempuan dekat luar bilik. Kau bayangkan diorang kat dalam bilik tau, kat dalam bilik, pintu menghadap keluar, confirm lah ada cahaya sikit. And dia nampak ada perempuan macam ni, tengah jalan dekat luar, which is kat ruang tamu. And then bila si Isha nampak macam, oh betul lah, ada budak paranormal lah. Okay, diorang pun bagi-bagikan tugas lagi, check tengah briefing apa nak buat. Si Isha ni macam start pelik tau. Dia cakap kat member dia, dia tanya kawan dia, weh, betul lah ada budak paranormal kat luar? Lepas tu macam, betul lah, kau yakin? Kau nampak budak-budak kat luar? Lepas tu kawan dia macam, aku tak nampak lah, tapi aku ada dengar bunyi tapak kaki kat luar. Lepas tu si Isha ni macam, so maknanya kau tak nampak ni? Aish, kau tak nampak, tapi sebabkan kau dengar bunyi tapak kaki, kau cakap ada orang kat luar. Lepas tu dia macam, iyalah. Habis tu siapa lagi yang nak datang Villa Nabila malam-malam ni? Aku masa dia cakap macam tu, aku macam, kau rasa siapa kalau yang datang Villa Nabila malam-malam? Memang nampak sangat lah bukan manusia yang datang. Tapi diorang tak apalah. So bila si Isha ni rasa macam, Geng Jaya, aku nak beritahu ni. Weh, tadi masa kita sembang-sembang tadi, aku nampak ada perempuan lalu dekat luar bilik kita ni. Lepas tu kawan dia macam, ni lah, aku dah tahu, aku dah cakap dengan korang, memang ada budak paranormal. Sebab tadi aku cakap kan, betul lah tu budak paranormal. Terus si Isha ni macam, ya boleh jadi, tapi masalahnya dari tadi aku nampak seorang je. Takkan seorang buat adventure, maybe solo ambush. Tapi waktu tu solo ambush tak buat konten lagi kan. Lepas tu si Isha ni dah tak sedar hati macam, aku seram habis. Lepas tu kawan dia macam, kau tak percaya, sini lah biar aku buktikan lah. Lepas tu dia keluar. Dia jalan nak keluar daripada bilik lah. Jalan, dia pandang. Lepas tu dia cakap macam, kan betul aku cakap ada orang sini. Astaghfirullahaladzim, ya Allah. Lepas tu dia masuk dalam bilik. Lepas bila dia cakap macam tu, lepas tu dia macam, geng belah lagi, geng belah. Semua belah, semua keluar daripada Villa Nabila. Keluar semua macam, kau asal kita tak sempat record apa-apa pun. Takkan kita nak belah tangan kosong. Kau ingat senang ke nak datang sini dengan kalau tempat ni bertutup semua? Asal kau nampak apa? Kau kata, lepas tu si kawan dia macam, tadi aku masa keluar, aku nampak ada perempuan yang si Isha ni cakap lah. Lepas tu si Isha macam, yelah, tadi kan kau yang cakap ada orang. Betul lah tu. Kawan dia cakap, ya, aku nampak orang. Masalahnya orang ni, kaki dia ke atas, kepala dia ke bawah.
Weh, aku pisang kalau yang dia nampak tu, macam mana kalau dia nampak tu kaki dia pijak siling, tapi kepala kat bawah, sambil rambut dia ke bawah. Aku macam, dan nak jadikan cerita, diorang pun batal dekat ekspedisi diorang malam tu. Tapi sejauh mana kesahihan kisah yang dia cerita tu, si Isya ni pun tak tahulah, sebab dia nampak kan. So orang kata jangan tegur, rezeki. Kisah kedua tu, aku rasa macam inilah yang dinamakan fear of unknown. Yang macam diorang ni tak tahu tau apa yang ada kat luar. Yang member dah macam okay, macam ada member, ada geng. Tapi yang dia tak tahu, tu bukan geng dia. Tu bukan geng dia. Dan apa yang aku nak bagi tahu pasal kisah-kisah kompilasi Villa Nabila ni, aku ada baca satu kisah di mana diorang tak gambar tau. Tak gambar peristiwa yang diorang pergi Villa Nabila. Tapi masalahnya gambar-gambar tu hilang. Gambar-gambar tu hilang. Yang selalu kita nampak kalau macam tak gambar benda-benda macam ni, bila tengok dekat phone, gambar benda tu hilang. So maybe ada yang tertanya-tanya, macam mana? Macam mana kita nak abadikan satu gambar menjadi sebuah kenangan? Baru-baru ni Attractive Mind atau lebih manja kita orang panggil sebagai Dexu ada hantar kat kita orang sebuah parcel, which is aku tahu parcel ni ataupun produk ni produk apa. Cuma masa dia first sampai tu aku macam, aku tak ada kat rumah tau, Zikri ada. And aku difahamkan dekat bahagian depan ni dia ada tulisan. Dan yep, macam kau nampak dekat luar parcel ni, so kat sini Dexu ada tulis Physics Cream, do the best video, I always support you all. Muah, panjang muah dia. Aku rasa aku akan potong. Aku akan potong benda ni, dan aku akan simpan dekat file aku. Aku akan simpan kat dalam ni lah. Bila je nak dapat benda-benda macam ni kan? Sebab bila kita orang sedar yang kita orang biasa-biasa, tapi terima sokongan yang luar biasa daripada korang, terharu gila lah. So kita unbox semalam ni. Aku nak tengok juga apa benda sebab memang tak buka. Okay, benda ni memang tak buka lagi. So jom kita tengok lah. Pakai gunting buruk tu guys. Gunting dapur. Ui, Macam tu lah, macam dapur Mia tu. dapur Mia. Stay safe, stay handsome. Betul. Oi. Ya, macam kau kau dapat baca dulu Aku yang pegang tak baca. Stay apa tadi? Stay safe, stay handsome. Handsome bunny. Handsome boy. Handsome tu yang mahal. Stay safe, stay handsome. Open me cutie. Apa lah mak? Su perempuan lah. Macam mana lah aku nak simpan lah kotak ni. Tapi aduh, ada satu yang berebut lah kan. Sedap kotak. Ui. Asalnya apa ni aku tunjuk kat korang kan. Tak apa lah. Cantik. Nampak tak? Ya, atas aku tak nampak lagi. Aku tak nampak lagi serius sebenarnya. Weh, ini macam gift box sebai. Oh, ini kad pengenalan. Nampak? Dan ni ada dia tulis kat sini. Nampak tak nama tu? Nama dia yang mahal tu. Physics Cream. Thank you Kak Arus berbulu mata lentik. Mau repeat order jika Polaroid itu cantik. Physics Cream. Pantun-pantun gitu. Kat sini memang banyak gila weh. Cantik dia serius. Kat sini ada banyak. Kat sini ada banyak. So, mana Polaroid? Boleh. So Polaroid ni kat mana? Ni aku tunjuk. Dia macam cup, dia macam cup Pokemon. Okey, kita tak boleh tunjuk dulu. Kat sini dia punya gula-gula semua. Memang banyak. Aku tak tahu lah kalau online dapat macam ni ke, tapi aku rasa ya. Sebab aku tengok dekat dia punya IG, lebih kurang macam aku rasa dia tak locate lah kalau nak bagi benda ni. Memang so bendanya ni, okey. Produknya yang ni, tapi mewah dia macam ni. So nak tunjuk ke? Gambar-gambar ni? Serius? Semua tutup aurat kan? Semua tutup aurat sini. Okay. Aku rasa semua yang kita pilih gambar semua tutup aurat. Ya. Aku tunjuk semua je lah. Macam ni. So ni gambar Polaroid semua tu. Kalau tak silap aku ada 10 gambar. Sebab kita orang hantar kat dia 10 je. Wah, ni member PP. Ni masa ada audition.
Okay, member aku suruh masuk, so aku masuk. Tapi terima kasih. And then gambar mak ayah aku kat Cameron. Okay. Lepas tu kita ada the whole family kat Cameron. Nampak tak? Okay. Lepas tu kita ada ni memang mantap lah. Memang handsome lah. Ni memang handsome lah kan. Siapa ni lah? Aku. Okay. Lepas tu kita ada gambar kita grad. Grad dari sekolah je. Sekolah menengah. Kita ada gambar Zikri dengan Jisoo Blackpink. Zikri dengan Jisoo Blackpink. Nampak kan? Cantik gila dia. Apa kau kan? Cantik gila ni. Ribut. And then kita ada Wow. And then kita ada raya. Yang ni aku suka. Ni ada raya masa PKP. Okay, raya masa PKP. Tak gambar ramai-ramai. Aku jantan aku paling suka yang ni. Gambar aku dengan Kim Dahyun. Kim Dahyun Twice. Tak, sebab aku tengok dekat dalam aku punya gambar, tak ada macam cantik sangat tau. Tapi yang ni je macam ni. Wah. Jadi kontras, dia macam kontras naik tu. Dia edit balik ke apa? Aku tak tahu, tapi yang cantik gila. Wah. Sekejap weh ni. Sumpah cantik tu. Aku kalau benda ni tak expired, kalau benda ni tak expired, kalau makanan-makanan ni semua tak expired, aku nak simpan. Aku nak macam simpan je lah sampai bila-bila. Comel gila. Comel gila babe. Lepas tu dengan gambar-gambar dia pula. Ni aku tak pastilah jenis dia apa and size dia apa. Which is korang nak tahu, korang nak buat Polaroid juga, korang boleh pergi terus tanya dia dekat dorang punya IG Attractiful Mind, yang korang boleh nampak dekat situ, Polaroid by Dexu. Ataupun owner dia punya sendiri, iaitu Dexu. Pasti korang boleh nampak. Thank you Dexu. Okay. Sebab abadikan. Okay, sebab abadikan kenangan-kenangan indah kita orang dekat sini. Bila nampak je perkataan stay safe, stay handsome, aku terus tak. So kalau korang nak dapatkan kalau korang nak order Polaroid daripada Dexu ni, korang boleh terus check it out kat IG dorang. Aku akan tinggalkan link dekat description box. Korang boleh je terus tanya dia, ataupun korang boleh terus je pergi dekat Attractiful Mind dan order Polaroid korang sendiri, okey? Dan waktu-waktu PKP ni yang masa kita masih berjauhan dengan orang yang kita sayang, kita hantar kat dorang secebis memori yang kita pernah buat bersama dengan mereka. Dan aku nak ucapkan terima kasih kepada Dexu. Bukan sahaja dia seorang Kimbayu yang sangat-sangat supporting, sangat-sangat support kita orang, tapi dia juga sudi untuk kongsi
dia punya produk bersama dengan kita orang, yang mana boleh dikatakan setiap inci dia punya produk ni adalah satu benda yang sweet lah bagi aku. Daripada parcel, daripada dia punya packaging sampailah dekat kotak dia, penuh dengan kejutan. Aku memang tak boleh lah, comel-comel ni tak boleh lah. Okay, so itu saja. Hang lama-lama sangat tak boleh. Jom kita terus ke kisah ketiga. Aku simpan dulu. Kita terus ke kisah ketiga malam ni. Sebuah kisah seram yang aku bagi nama Kenapa Keluar. So, kisah Kenapa Keluar ni, dia mengisahkan mengenai seorang lelaki tau. Mengenai seorang budak lelaki yang kita bagi nama Kibayu, Fizri, F-I-Z-R-I, Fizri. So, si Fizri ni menceritakan yang sebelum kisah pengalaman seram terjadi kepada diri dia, actually dia ada macam maybe sambungan atau relatable dengan kisah yang berlaku kepada kakak dan abang ipar dia, which is waktu ni kakak dengan abang ipar dia belum kahwin tau. Dia ada kakak dan boyfriend kepada kakak dia ni lah, yang sekarang abang ipar, so kita panggil je lah dia abang ipar. So untuk mengatakan korang, abang ipar si Fizri ni adalah paranormal seeker. Dia ni adalah pencari entiti, penjejak perkara-perkara yang kita tak nampak ni. So dia ni memang dah selalu dah, dia akan pergi ke satu tempat, dia akan pergi ke satu tempat sebab dia nak cari entiti-entiti yang manusia biasa ni tak nampak lah. Dan dikatakan kadang-kadang ada hasil, kadang-kadang tak ada. Dan kisah ni lah yang aku cakap, ada gambar yang ada orang hilang. So sebab tu lah kena pergi dekat Kuala Raja Esu. So satu malam, si abang ipar dia ni yang berjiwa pengguru paranormal ni, dia bagi cadangan tau. Dia bagi cadangan. So nak dia cerita, abang ipar si Fizri pun ajak lah kakak si Fizri, which is awek dia ni, untuk pergi ke Villa Nabila. Awak malam ni nak ikut saya tak? Kita pergi dekat Villa Nabila. Tapi yang insyaAllah, sebab saya dengan kawan-kawan saya semua ada. Cuma kalau awak nak, kalau awak tak nak, tak apa, saya tak paksa pun. Dan kakak si Fizri ni, dia macam setujulah. Okay. Lagipun sebab diorang pergi ramai-ramai, so tak adalah takut sangat. Dikatakan yang sebenarnya abang ipar si Fizri ni dah banyak kali pergi, which is dah pergi 2 kali dekat Villa Nabila. Pergi 2 kali Villa Nabila. Dua-dua ekspedisi tak membuahkan hasil. Dengan kali ni dia decide untuk bawa perempuan. So maybe ada keajaiban yang akan berlaku bila dia bawa berbeza jantina dekat sana lah. So diorang pun bergerak, okay? Diorang pun siap-siap jam. Dan dalam pukul 12.30, 2 buah kereta pergi ke Villa Nabila. Sampai dekat Villa Nabila tu, si abang ipar Fizri pun bergerak lah, nak naik dekat atas bukit. Sebab Villa Nabila dekat atas bukit kan. Diorang pun naik. Tapi dalam 5 orang yang naik dalam kereta tu, 2 orang tinggal dekat dalam kereta, which is pertama kakak si Fizri ni, dia kena jaga kereta sebab takut lah kan, tiba-tiba kalau diorang tak jaga kereta, polis datang, nampak depan Villa Nabila ada kereta. So ni macam perempuan-perempuan diorang pecah masuk. So dia kena berwaspada lah. Ataupun dia yang ditugaskan untuk beri amaran. Kalau ada apa-apa jadi, dia akan standby dulu lah. Dan malang sekali, ada seorang lagi kawan dia yang sebenarnya dia nak masuk. Pada asalnya rancangan dia nak masuk Villa Nabila, tapi bila dia sampai, dia demam. So dia macam, atas saranan daripada abang ipar si Fizri ni, abang ipar dia, kalau ya join lah, kau duduk lah. Sebab kalau badan-badan lemah, kalau badan tak sihat ni, aku rasa susah sikit nanti. So kau duduk lah dalam kereta, kau rehat. Ni awak tolong jaga dia. Tinggallah si kakak si Fizri ni dengan kawan dia dekat dalam sebuah kereta. So berangkatlah, berangkatlah abang ipar si Fizri ni dan juga rombongan paranormal diorang untuk pergi ke Villa Nabila. So nak dijadikan cerita, kakak si Fizri ni pun main phone. Dan dia tak ada TikTok, main Insta lah kot. Main. Tiba-tiba dia dengar dekat bahagian belakang kereta ni, seolah-olah ada orang maling mati. Aku tak pasti sama ada orang maling batu, aku orang ketuk. Bunyi macam tu lah, bunyi. So bila dia macam itu, dia macam kakak ni macam dia perasan ada, maybe ada orang maling batu ataupun ketuk tingkap. Tapi dalam
fikiran dia. Dia sangka yang kan tadi gerak 2 kereta, so maybe satu lagi kereta sama macam orang. Ada orang yang kena jaga kereta. So disebabkan mungkin dia takut dia nak duduk kereta seorang-seorang, dia datanglah ke kereta kakak si Fizri ni. So kakak si Fizri pun pandang belakang. Dan bila dia pandang belakang, malang sekali dalam kawasan yang gelap berdekatan dengan pintu gerbang Villa Nabila tu tak ada orang. So dia macam, ini dia macam pisang sikit lah. Tapi macam, oh mungkin perasaan ke apa kan. Tidak apa. Dan tiba-tiba kawan perempuan kakak si Fizri yang demam tadi, dia macam ni. Dia bagi nama kakak si Fizri ni Nurul lah, tuan-tuan. So kawan kakak ni macam, dia nak demam, Nurul, boleh tak? Tolong buka kaki tak? Tolong buka kaki tak? Panas lah. Macam tu. Lepas tu kakak dia macam, boleh. Kemudian dia buka kaki. Tingkap terbuka. Lepas tu, selang beberapa minit, kawan kakak dia ni cakap, Nurul, sejuk pula. Macam tu kan. And then si Nurul ni pun macam, oh sejuk kan? Tak apa, aku tak tutup. Dia nak tutup. Lepas tu kawan dia kata, jangan tutup. Kesian dia. Tiba-tiba dia, kawan dia cakap, jangan tutup. Kesian dia. Nurul ni, dia macam, kau ni kesian kat siapa ni? Ada benda yang aku tak nampak ke? Yang kau nampak kat luar ni? Dah lah tak ada benda tutup kan? Dia macam, Nurul macam something. Dia ambil phone dia, dia call boyfriend dia, which is abang ipar si Fizri. Tut. Angkatlah. Tut. 10 minit tak berangkat. Dan tiba-tiba kawan si Nurul ni, tadi dia kata macam, jangan Nurul. Tak kesian kat dia. Dia macam serubung balik. Nanti kau boleh bayangkan dia macam ni. Nurul, balik jom. Dia cakap macam, Nurul, balik jom, cepatlah balik. Lepas tu Nurul ni pisang macam, kalau dia punya boyfriend tu tak angkat-angkat. Lepas tu dia bunyikan horn, pin. Dekat kawasan Villa Nabila yang gelap, yang tak ada orang tu, pin. Still tak tahu macam. Tu Nurul ni macam decide, dia bawa kereta tu depan sikit supaya orang-orang dapat nampak and maybe diorang akan turun. So Cik Nurul drive depan sikit. Tiba-tiba dia nampak rombongan yang masuk tadi semua berlari turun. Lepas tu terus macam, balik belah. Semua turun, masuk dalam kereta, and then belah. And dia kata masa diorang nak belah tu, kawan dia ni time tu dah mengilai lah. Kawan dia yang demam tu, tadi demam, tiba-tiba mengilai. Dia memang menguji lah time tu Nurul kan. And bila kawan-kawan dia sampai, kawan-kawan dia pegang kat belakang, pegang member dia yang tengah kena rasuk tu. And then diorang bergerak balik. Tapi tak balik rumah, diorang pergi kat satu tempat. So diorang kata macam, okay, ni tak boleh sampai ke pengetahuan ibu bapa. Sebab kalau kena, memang pisang. Masing-masing nanti kena. So kita settle kat sini, kita buat kat sini, kita settle kat sini. So masing-masing lah. Dengan diorang kata masing-masing ilmu tak cukupnya, masing-masing merukiah. Rukiah 1 jam tak berhasil. So diorang macam mana ni? Dan dikatakan masalah tu selesai bila akhirnya diorang panggil bapak perempuan tu. Diorang panggil bapak perempuan yang kena rasuk tu datang and tolong. And memang masing-masing kena basuh. Telinga tadi tu memang bersih lah, kena basuh. Peristiwa untuk abang ipar dan kakak dia habis sampai situ. Di mana diorang kata masa diorang nak masuk Villa Nabila, ada seorang ni dah perasan dah dekat depan Villa Nabila ada seorang perempuan tengah tunggu. Tapi diorang tak cerita lah apa yang diorang nampak dekat dalam tu sampaikan diorang keluar. Cumanya yang betul-betul pisang bagi diorang, masa diorang tengah bawa perempuan tu balik, yang sebelum diorang kena basuh dengan ayah si perempuan tu sempat cakap perempuan yang demam tu sempat cakap dia macam ni, dalam kereta tengah duduk orang pegang-pegang dia macam ni.
si Fizi ni kata selepas daripada kejadian Vina Nabila macam ni tau. Kau bayangkan tadi peristiwa semua tu yang jadi, tiba-tiba kakak dia macam tu lah cerita masa kakak pergi Vina Nabila tau. Lepas tu si Fizi macam oh macam tu, seram juga cerita kakak ni. And tahun berganti tahun, berbekalkan peristiwa tu, based on peristiwa tu, satu movie dikeluarkan beberapa tahun lepas tu, iaitu Vina Nabila. Dan bila keluar di movie tu, si Fizi ni macam cantik, cerita Vina Nabila dah keluar. So aku boleh pastikan lah kesahihan kisah yang diceritakan kakak dengan abang ipar dia. So time tu dia kata duit dia dah ada lebih sikit, so dia nak belanja lah. Abang ipar, dia nak belanja kakak dia, nak belanja dengan anak-anak diorang, anak-anak abang ipar dengan kakak dia tu. Ada duit sikit, nak awak pergi tengok wayang, tengok Vina Nabila. So diorang pun bertolak lah, abang ipar, kakak dia, si Fizi dengan anak buah dia lah. Diorang pun bertolak. Tengah-tengah duk bertolak ni nak pergi tengok wayang cerita Vina Nabila waktu malam. Abang cakap macam ni, nak lagi feel tak? Nak lagi feel? Jom kita lalu depan Vina Nabila jap. Lalu jap depan Vina Nabila. Tu si Fizi macam tak payah bang, lagi cek pasal dia nanti. Dia macam okey tak apalah, diorang tak lalu pun Vina Nabila, diorang terus pergi ke wayang. Dalam panggung wayang tu ada 3 bahagian tau. Kanan, kerusi kanan yang daripada atas ke bawah, bahagian tengah daripada atas ke bawah, dan bahagian kiri kerusi daripada atas ke bawah. Dan dia kata hall tu macam kosong. Hall tu ada sikit je orang tengok, dan diorang ni adalah keluarga yang tengok kisah tu, which is hall tu macam agak sunyi lah. Diorang pilih kawasan tengah. Kawasan tengah, abang ipar dia duduk di bahagian paling kiri, kemudian anak-anak buah dia, and then kakak dia, dan barulah si Fizi ni. So diorang tengok, diorang kata masa diorang masuk tu excited lah, budak-budak tengok wayang excited. Tengok Vina Nabila seram, jadi excited. Dalam beberapa minit, kata aku 10 minit macam tu, tiba-tiba tengah duduk seronok tengok, tiba-tiba diorang senyap. Budak-budak yang tengok cerita Vina Nabila, anak buah dia ni senyap. Dan dalam setengah jam berlangsung kisah Vina Nabila tu, tiba-tiba abang ipar dia senyap. Abang ipar tengok, keluar daripada hall wayang. Lepas tu dia pun macam, kenapa keluar daripada hall ni kan? Selalunya orang nak keluar hall ni ada 2 sebab lah. Satu, cerita yang dalam wayang tu memang tak best. Yang kedua, tak tahan nak buang air. So dia pun macam confused lah kenapa abang dia ni keluar kan. Lepas abang ipar dia keluar je, anak buah dia terus nangis. So dia pun macam ambil anak buah dia and then bawa keluar, sebab dia macam kesian lah ke orang lain yang tengok cerita Vina Nabila tu, terganggu dengan tangisan daripada anak buah ni. Jadi dia pun keluar. Dia keluar daripada hall tu, dia nampak abang ipar dia dekat tiang macam ni. Macam tu. Lepas tu macam, bang, okey tak? Asal rokok nanti. Lepas tu abang ipar dia macam, oh dia tahu lah, rasa hati berdebar. Sebab tadi ya, apa tanya kau, belah kanan abang kan, si abang ipar ni duduk di bahagian tengah paling kiri. So akan ada laluan untuk berjalan kaki, and then sebelah dia tu ada seat untuk bahagian sebelah kiri lah. Dia tanya si Fizi, kau pas sebelah abang tak ada orang kan? Lepas tu dia macam, mana ada orang, kosong. Lepas tu macam, tak macam ni, abang masa tengah tengok wayang ni, tengok wayang, abang pandang belah kiri, hall tu kan kosong, abang pandang belah kiri. Abang nampak ada 2 kepala dekat atas seat. Wayang tu. Lepas tu dia macam dah cuak tengok wayang tu. Tapi dia macam buat dia lah, maybe tersalah. Mungkin dia tersalah pandang sebab gelap, and yang ada cuma cahaya daripada skrin kan. Maybe dia tersalah pandang popcorn ke yang dia nampak macam kepala. Tiba-tiba dia rasa macam telinga dia kena cuit. Lepas dia buat dia telinga dia kena cuit, dia pandang balik. Maybe benda tu salah, maybe popcorn. Tapi dia pandang balik, tak ada siapa-siapa kat situ.
So kalau ada popcorn, kita boleh macam assume yang okay, itu popcorn yang kita nampak macam kepala lah. Yang ni dia nampak kepala. Tengok, kena tweet, tengok balik, tak ada orang. Yang si video ni macam, sila sabar. Baru nak seronok tengok wayang kan, lepas tu macam, okay tak apa bang, kita masuk buat tak apa-apa. Sebab yelah, kalau diorang duduk luar tak jadi apa, nak masuk dalam, kalau buat takut-takut nanti orang lain semua tak seronok nak tengok wayang kan. So diorang masuk, tengok wayang sampai habis, dan diorang balik. Sepanjang perjalanan balik, anak buah dia ni menangis. Anak buah ni menangis sampai kan si kakak, si Fizi pun menangis. Sebab dia kata memang penat gila. Penat dah lah baru habis tengok wayang kan, baru habis berjalan-jalan, nangis tak berhenti anak buah dia ni. And bila bawa pergi berubat, perawat tu cakap yang budak ni dia tertegur something. Dia tertegur something dekat dalam panggung wayang ni. So actually diorang pun tak tahu sama ada yang ditegur ni ada relate ke dengan Nabila yang diorang jumpa tu. Manalah tahu mana yang diorang macam, yang benda yang ikut diorang daripada Nabila yang dulu tu, yang cakap kenapa keluar, takut ke kan, sebab dia suka ada orang datang kan. And maybe benda tu still follow dia sampailah ada satu point yang benda ni nak munculkan diri bila pasal Nabila tu sendiri. So itu je kompilasi seram bangunan puaka edisi Villa Nabila. Okey, kalau korang belum tengok seram bangunan puaka edisi Highland Tower, korang boleh pergi check it out dekat kita orang punya YouTube channel. Yang ni lah, hit screen. Korang boleh scroll bawah yang bawah-bawah tu. Kat situ ada bangunan seram puaka edisi Highland Tower. Dan untuk sequel kita letak seram bangunan puaka edisi Villa Nabila. So korang boleh drop komen kat bawah kisah mana yang korang rasa paling seram antara 1, 2, 3. Untuk aku rasa kisah kedua yang dia nampak tergantung terbalik tu. Tu rasa yang tu lah. Korang rasa yang mana? Adakah korang segeng dengan aku, ataupun korang rasa kisah pertama dengan kisah ketiga lagi seram? Dan kisah apa, okay, kompilasi seram bangunan apa yang korang nak kita orang cover lepas ni? Maybe korang nak bang, buat kisah seram pasal ni, bangunan Kelly Castle pula. Bang, lepas ni buat pasal ni pula, Balai Polis Lama Gombak. Maybe korang ada tempat-tempat yang korang rasa seram, tapi maybe macam underrated yang orang ramai tak tahu, tapi korang tahu kisah tu kisah seram. Ataupun korang sendiri pernah jadi macam kisah-kisah yang kita orang ceritakan ni, yang korang sendiri yang berani masuk. Macam ada salah seorang kimbayu kita berani terjah satu bangunan. Korang boleh terus kongsikan kepada kita orang dekat alamat email fizikscream@gmail.com, fi2ik@scream@gmail.com. Dan aku nak ingatkan, kalau korang ada kisah-kisah lain, maybe dia boleh masuk kat kompilasi seram yang lain, korang boleh juga hantar kepada kita orang, okey? Dan sangatlah berbesar hati sekiranya korang sudi untuk follow IG kita orang. Kalau aku Fikri Fizik, kalau Zikri Fizik. Korang boleh tengok dekat link dekat description box. Sebab apa-apa update, selalunya kita orang akan update dekat IG lah berbanding dengan Facebook ataupun platform yang lain. Dan bantu kita orang untuk capai 10k subscriber by tahun ni. Semoga sama-sama kita boleh fighting, boleh membuka lebih ramai mata orang bahawa Fizik Scream merupakan sebuah mimpi ngeri yang indah. Dan sebelum kita undur diri, saya lagi aku nak cakap, kiranya korang berminat untuk mendapatkan Polaroid by Dexu daripada Attractive Full Mind ataupun Polaroid by Dexu, korang boleh terus contact diorang dekat IG. Korang boleh DM dekat IG. Aku akan tinggalkan link IG diorang dekat description box. Korang boleh terus contact dia dan abadikan kenangan-kenangan indah korang di sini. Okay, semoga berjumpa lagi dalam video yang akan datang. Video apa? Kena stay tune. Kamsahamnida, Nyane, Annyeong.